Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di kesempatan ini saya ingin mengajak tuan dan puan membicarakan sesuatu perkara yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu perkataan ifrit. Jika kita kaji di dalam teks-teks di dunia ini, yang wujud perkataan ifrit ini hanyalah dua sahaja, iaitu satunya di dalam Al-Quran dan yang keduanya di dalam Al-Hadis. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat ke-39, di mana kala di dalam hadis, iaitu riwayat Bukhari dan juga Muwatta' Imam Malik. Jadi dalam An-Naml 39, di mana Allah telah berfirman, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Manakala di dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari pula berkenaan dengan ifrit yang mengacau Rasulullah bersembahyang. Manakala dalam Muwatta' Imam Malik pula menyatakan berkenaan dengan Isra' Nabi dan bersama Jibril, di mana diganggu oleh ifrit, dan Jibril telah mengajar beberapa potongan doa untuk mengelak gangguan ifrit. Jadi saudara-saudara, jika kita kaji dalam teks lain pun, mereka mengakui bahawa ifrit ini hanyalah diperkenalkan oleh golongan Islam. Jika kita kaji lebih mendalam lagi, maka kita jumpa sumbernya adalah daripada Al-Quran dan juga Al-Hadis. Perkataan ini agak unik kerana ifrit hanya Al-Quran dan Hadis yang menyatakannya. Jadi apakah ifrit itu? Maka sama-sama kita cuba kaji apakah maksud ifrit. Jadi jika kita kaji di dalam surah An-Naml ayat ke-39, kita dapati bahawa wa inni alaihi laqawiyyun amin. Di dalam kalam Allah itu, di mana yang dikatakan oleh ifrit itu inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit ini bersifat qawi, kuat, dan juga amanah. Ini dua sifat ifrit. Jika tidak ada dua sifat ini, bukan ifrit. Itu. Jadi jarak untuk bawa singgahsana ataupun arash Ratu Sabah itu daripada Yaman ke Jerusalem adalah ribuan batu, pergi balik mungkin mencecah 5,000 kilometer. Jadi ini sebelum daripada Nabi Sulaiman bangkit daripada kursinya, daripada tempat duduknya, min maqamik. Jadi kita dapati bahawa ifrit ini sangat laju dan juga kuat untuk mengangkat singgahsana arash Ratu Sabah daripada Yaman ke Jerusalem. Itu sifat ifrit yang boleh melakukan kerja-kerja special ini. Jadi jika kita meneliti ayat dalam surah An-Naml itu berkenaan dengan peristiwa ini, kita dapati ada seorang hamba Allah yang boleh mencabar kecepatan ifrit ini, itu dengan kedipan mata saja. Tapi apa dia peluang kita ada pada ketika ini adalah ini membahaskan tentang ifrit. Tidak semesti dia qawi dan amin, kuat dan amanah. Dia tidak boleh dikalahkan oleh orang lain. Tapi dia boleh dikalahkan oleh orang lain. Ini ifrit ini sudah special. Jadi sebelum itu Nabi Sulaiman telah berkata kepada Al-Mala'u, pembesar-pembesarnya. Jadi ifrit ini mungkinlah pembesar di dalam majlis Nabi Sulaiman. Dengan kata lain, dalam misi-misi negara di waktu yang sangat getir memerlukan khidmat ifrit. Itu tidak nampak dinafikan, di mana kita dapati bahawa kuasa besar Sulaiman itu didalangi oleh ifrit, kerja-kerja ifrit. Itu kita kena faham di situ. Jadi
Melalui perjalanan saya, kehidupan rohani saya telah mengkaji begitu mendalam tentang ifrit. Saya dapati bahawa cara untuk mengenalinya adalah melalui matanya. Jadi sebelum itu, ifrit ni bukan Bani Adam. Dia adalah spesies jin. Qala ifritum minal jin. Berkata ifrit daripada golongan jin. Jadi ifrit ini sudah semestinya adalah jin. Tapi bukan semua jin adalah ifrit. Kita kena kelaskan jin ini, dia mempunyai beberapa puak-puak golongan. Dia ada khadam, dia ada ifrit. Itu kita kena faham. Ifrit ni bukan dibela oleh orang, tapi dia membela khadam. Itu kita kena faham dalam hierarki jin. Dari sudut rohani, cara kita mengenalinya ialah dengan melihat matanya. Jadi kalau mata jin ini, dia mempunyai dua yang saya dapat lihat, merah dan juga kuning. Merah ini lebih kepada khadam senjata ataupun pakar di dalam peperangan. Ifrit ni mata dia kuning, lagi pekat kuning matanya, lagi tinggi ilmunya. Biasanya ifrit ni adalah jin-jin tua yang telah hidup mungkin beribu tahun. Itu dapat kita kenali. Dia di alam ghaib itu dia sudah sangat tua usianya, mungkin mencecah ribuan tahun. Itu kita kena faham. Jadi itulah berkenaan dengan ifrit. Jadi tidak sentiasa matanya adalah kuning. Dia boleh membuat mata seperti orang Melayu, coklat ataupun hitam putih saja. Dan dia boleh bertukar color biru putih ataupun hijau putih dan macam-macam mata lagi lah yang wujud di dunia ini. Tapi jika jasad ifrit itu, tubuh ifrit itu ingin memperkenalkan dirinya kepada orang lain bahawa dia adalah ifrit, mungkin dia nak deal dengan seseorang itu, maka dia memperkenalkan matanya dengan warna kuning. Itu cara kita kenal ifrit. Jadi itu yang kita nak tekankan, bahawa peranan ifrit ini di dalam Al-Quran itu dinyatakan ia memerlukan misi-misi negara. Itu. Tapi di sana kita teliti hadis Sahih Bukhari dan juga Muwatta' Imam Malik, dinyatakan tentang negatif tentang ifrit ini. Ada juga yang melakukan kerja-kerja yang tidak baik. Di dalam Sahih Bukhari mengacau orang mendekatkan diri kepada Tuhan, dan di dalam Muwatta' Imam Malik mengganggu Rasulullah ketika nak Isra. Ini dalam kerohanian. Ketika Rasulullah SAW nak Isra Mi'raj, diganggu oleh ifrit. Ini diriwayatkan oleh di dalam Muwatta' Imam Malik. Itu masalah ifrit. Jadi sekarang ini kita kena faham bahawa ifrit ini sangat diperlukan dalam urusan negara, kerana di sana ada ifrit yang juga melakukan kerja-kerja yang negatif. Itu kita kena faham. Jadi seseorang, jika kita di alam penyamaran ini, kita tidak tahu siapa yang mana satu Bani Adam, yang mana satu ifrit, yang mana satu jin. Bahkan jin pun kita tak tahu, apatah lagi mana satu ifrit. Kita kena hati-hati. Mungkin orang yang kita deal itu, yang kita berurus itu adalah ifrit, yang mana dia mempunyai satu kekuatan dan juga sifat yang dia kuat kerana berilmu. Jadi dari mana kita nak mengkaji dalil kuat itu, qawi. Jadi kita teliti dalam surah An-Najm bahawa Jibril yang sangat besar saiznya itu dikaitkan dengan ilmu dan kuat. Di mana ayat itu? Dan surah An-Najm. Allamahu syadidul quwa. Ilmu itu dikaitkan dengan kekuatan. Kerana di saiz di alam ghaib itu, jin itu adalah besar kerana dengan tingginya ilmu. Saiz malaikat Jibril, ketika mana di dalam satu hadis itu adalah sayapnya sahaja memenuhi ufuk timur dan barat. Itu kalau kita guna lafziah ni, satu sayap. Kalau dua sayap dan tubuhnya sekali, barangkali sudah sangat besar. Jika kita lihat, dapat lihatnya, disifat dalam hadis itu sangat besar, memenuhi ufuk timur dan barat satu sayapnya.
Jadi dikaitkan allamahu, ilmu, dia mengajarnya, berilmu, syadidul quwa, dikaitkan dengan kekuatan. Jadi ifrit ni ataupun dikaitkan dengan jin ini adalah jin yang punya ilmu yang sangat tinggi. Itu sifat ifrit. Jadi itulah mungkin kita boleh kata pembincangan ringkas kita tentang ifrit. Jika ada kesempatan lain, insya-Allah saya akan membahaskan lagi tentang ifrit.